Tokoh-tokoh sastrawan yang dikenali di Malaysia adalah seperti Kerismas, Usman Awang, Samad Said, Zurina Hassan, Muhammad Haji Saleh dan banyak lagi. Samad Said, nama besar dalam dunia kesusastraan tempatan, telah melahirkan pelbagai jenis karya yang telah dihasilkan oleh beliau seperti novel remaja dan kanak-kanak, cerpen, puisi, drama dan juga esei kritikan. Karya-karya beliau telah mendapat tempat di hati para pembaca. Terkenal dengan novel beliau iaitu Salina, Samad Said merupakan salah satu tokoh sastra tempatan yang disegani dan terkenal. Beliau merupakan seorang penulis, penyair, pengarang dan juga aktivis keamanan. Di negara Indonesia, sering kita dengar nama-nama seperti Amir Hamzah, Khairil Anwar, Habibur Rahman Al-Shirazi, Hamka, Pramodia Anantatoir dan ramai lagi sastrawan di sana. Hamka, nama tidak asing lagi buat kita kan? Merupakan seorang tokoh yang dihormati di Indonesia. Beliau juga mendapat panggilan Buya yang membawa maksud ayah atau seorang yang dihormati. Dalam bidang penulisan, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya lain seperti novel dan cerpen. Novel Tenggelamnya Kapal Vanderbilt yang saya percaya kita semua sudah menonton atau membacanya merupakan magnum opus beliau dan sehingga ke hari ini masih menjadi salah satu karya terbaik sepanjang zaman. Oleh itu, pembentangan ini akan menerangkan perbandingan Samad Said iaitu tokoh tempatan dengan Hamka, tokoh sastrawan Indonesia. Pembentangan ini akan terbahagi kepada 7 perbahasan utama iaitu latar belakang tokoh, perkembangan dalam dunia sastra, anugerah dan kejayaan yang diraih, sejarah pendidikan, genre serta contoh karya yang dihasilkan, sumbangan tokoh dalam dunia kesusastraan dan akhir sekali, pemikiran tokoh dalam karya masing-masing. Baiklah, terlebih dahulu kita akan melihat latar belakang Samad Said. Nama penuh beliau ialah Abdul Samad bin Muhammad Said, lahir pada 9 April 1935 di Kampung Belimbing Dalam, Durian Tunggal, Melaka. Isteri beliau bernama Salmi Manja yang juga merupakan seorang penyair. Bagaimana Samad Said mula berminat dengan penulisan sastra adalah apabila beliau banyak mendengar cerita rakyat seperti batu belah batu bertangkup daripada ibunya semasa beliau kecil. Pengalaman kerjaya Samad Said bermula sebagai seorang kerani. Kemudian beliau menjadi wartawan di akhbar Fikiran Rakyat, Utusan Melayu dan Berita Harian. Samad Said menamatkan perkhidmatannya dengan menjawat jawatan sebagai Ketua Pengembangan Sastra dalam kumpulan akhbar The New Straits Times. Kini, beliau mengisi masa beliau sebagai pengkarya dan penulis sepenuh masa. Pada usianya lingkungan 70-an, Samad Said masih gagah dalam memenuhi undangan Majlis Sastra. Beliau sanggup mengembara sehingga ke kawasan pedalaman yang terletak di negeri Sabah dan Sarawak bagi menunaikan jemputan di samping membantu perkembangan sastra tanah air. Bukti ini jelas menunjukkan bahawa Samad Said rela berkorban demi memperjuangkan dan memartabatkan sastra tanah air. Seterusnya, mari kita melihat latar belakang sastrawan Indonesia, Hamka. Tahukah kalian bahawa nama Hamka diambil daripada akronim nama beliau sendiri iaitu Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau Hamka. Beliau lahir pada 17 Februari 1908 di Desa Kampok Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayah beliau bernama Sheikh Abdul Karim bin Amrullah atau dikenali sebagai Haji Rasul. Haji Rasul merupakan seorang pelopor gerakan Islah di Minangkabau, manakala ibunya pula bernama Siti Safia binti Gelanggar dan mendapat gelaran Bagindo Nan Batuah sebaik sahaja pulang dari Mekah pada tahun 1906. Disebabkan latar belakang keluarga Hamka merupakan seorang pendakwa, tidak hairanlah bahawa Hamka juga dikenali sebagai pendakwa Islam yang berkarisma dan hebat sehingga karya pidatonya sering mendapat perhatian di mata masyarakat. Seterusnya, keilmuan dan ketokohan yang dimiliki oleh Hamka telah mendorong beberapa pihak universiti mengambilnya sebagai pensyarah dalam bidang agama dan falsafah seperti Universiti Islam Jakarta, Universiti Muhammadiyah Sumatera Barat, Universiti Islam Pemerintah di Yogyakarta dan Universiti Islam Makassar.
Hamka juga giat menulis dalam pelbagai bidang seperti falsafah, kesusastraan, agama, tafsir, biografi, sejarah, sosiologi, dan politik yang mencakupi politik Islam dan juga politik Barat. Ilmu seni yang dimiliki oleh Hamka diungkap dalam susunan pidatonya, tulisan ilmiah, tafsir Al-Azhar, dan cerita-cerita rekaan beliau. Seterusnya ialah perkembangan A. Samad Said dan juga Hamka dalam dunia sastra. Perkembangan A. Samad Said ini muncul di bangku sekolah lagi apabila beliau mengenali kesusastraan di dalam dan di luar negeri. Beliau juga sempat berjumpa dengan pengarang-pengarang yang terkenal di Singapura seperti Han Suyin dan Usman Awang. Perkembangan penulisannya bermula dengan puisi dan juga cerpen, di mana hasil penulisannya ini pernah disiarkan semasa beliau masih di bangku sekolah lagi. Beliau meneruskan penulisannya dalam menghasilkan novel, kritikan sastra dan juga drama. Selain itu, beliau juga bergiat aktif dalam menterjemah beberapa karya asing. Kala Hamka mempunyai dua kombinasi, iaitu jiwa seni dan juga jiwa ulama. Kepakaran yang dimiliki oleh Hamka adalah dalam bidang kesusastraan dan juga bidang keagamaan. Di peringkat sekolah, beliau dikenali dan juga pakar dalam bidang pidato dan juga penulisannya. Hal ini demikian kerana penulisannya ini telah memberikan kesan emosi dan yang mampu menitiskan air mata kepada pembacanya. Penulisan paling awal dapat dilihat apabila Hamka mempertahankan diri daripada dikecam setelah membenarkan majalah kelolaannya yang bertajuk Roman Masyarakat dikatakan mempunyai unsur roman. Tindakan Hamka ini dikatakan sebagai satu wadah alternatif kepada syarikat penerbitan dalam menerbitkan karya-karya berunsurkan keagamaan. Walaupun beliau dikecam, beliau masih meneruskan penerbitan majalah. Hamka juga mengemukakan seni dan sastra Islam mestilah merangkumi kebenaran dan juga keindahan. Kebenaran dan keindahan yang dikatakan ini perlulah bersandarkan kepada Tuhan yang menjadi tunggak utama. Terdapat banyak kejayaan yang diraih oleh sastrawan negara. Tidak kurang hebatnya dengan A. Samad Said. Kejayaan A. Samad Said menonjol apabila beliau menerima pelbagai anugerah di atas usahanya memperkaya dan memartabatkan kesusastraan Melayu. Pencapaian ini dikatakan sebagai pencapaian terbesar yang diraih oleh A. Samad Said. Antaranya ialah beliau pernah mendapat anugerah Pejuang Sastra iaitu pada tahun 1967, C. Wright Award iaitu pada tahun 1979, Anugerah Sastrawan Negara pada tahun 1985 dan Anugerah Sastrawan Nusantara pada tahun 1999. A. Samad Said juga dianugerahi darjat kebesaran dari negeri Melaka yang membawa gelaran Datuk pada tahun 1997 yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Kejayaan beliau adalah hasil daripada pengalaman dan juga kerajinan beliau dalam membaca karya-karya penulis lain. Salah satu keistimewaan yang terdapat dalam diri A. Samad Said hasil daripada karya-karya yang diterbitkan adalah ketelitian dan cermatnya beliau dalam mengarang karya. Tidak kurang hebatnya, Hamka juga telah meraih pelbagai kejayaan sebagai pengarang dan juga ulama yang tersohor. Hamka juga pernah menjawat beberapa jawatan penting dalam usaha untuk membangunkan masyarakat. Antara jawatan yang pernah disandang oleh beliau ialah jawatan Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur pada tahun 1943. Manakala pada tahun 1960, Hamka merupakan pengurus Pusat Muhammadiyah. Manakala pada tahun 1975 hingga 1979, Hamka merupakan Ketua Majlis Ulama Malaysia, di mana beliau berperanan sebagai tempat rujukan dalam masalah agama. Hamka juga tidak terlepas
dari mendapat beberapa gelaran serta anugerah sama ada dari Universiti Kebangsaan atau antarabangsa serta pemberian daripada pemimpin Indonesia. Antara gelaran yang diperoleh oleh Hamka ialah Dr. Honoris Causa daripada 3 buah universiti iaitu Universiti Al-Azhar Mesir, Universiti Prof. Mustafa Beragama dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Hamka juga masih diberi penghargaan daripada pemimpin Indonesia dengan pemberian Bintang Mahaputra Madya pada tahun 1986 walaupun ketika itu beliau telah meninggal dunia. Walaupun Hamka telah meninggal dunia, beliau masih lagi diberi pengiktirafan dan juga penghargaan atas jasa-jasa dan juga pengorbanan beliau dalam menghasilkan karya-karya sastra. Namun, bagi A. Samad Said, beliau masih lagi meneruskan perjuangan walaupun usia beliau telah lanjut. Okey, kedua-dua tokoh ini telah memperlihatkan karakter beliau yang sangat dikagumi oleh semua masyarakat. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menyentuh perbandingan dari aspek pendidikan dan karya yang dihasilkan oleh A. Samad Said dan Hamka. 2.4 Pendidikan. Pendidikan A. Samad Said. Pada tahun 1940 hingga 1946, iaitu darjah 1 hingga darjah 6, beliau bersekolah di Sekolah Melayu Kota Raja. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Victoria Institution Singapura dan memperoleh Senior Cambridge Certificate pada tahun 1956. Beliau memperoleh ilmu bukan sahaja di institusi pendidikan, malah beliau juga memperoleh ilmu terutamanya ilmu kesusastraan melalui perjumpaan dengan pengarang-pengarang hebat di Singapura seperti Ashraf, Usman Awang dan Han Suyin. Untuk pengetahuan kaliannya, A. Samad Said meminati bidang kesusastraan di dalam dan di luar negara. Antara perkara yang mengagumkan mengenai beliau dari aspek pendidikan ialah sejak di bangku sekolah lagi, hasil karya beliau iaitu cerpen dan sajak sudah mula tersiar berbekalkan ilmu yang beliau ada pada ketika itu. Seterusnya, pendidikan Hamka. Ketika beliau berusia 4 tahun, beliau sering diperdengarkan dengan pantun-pantun yang berkisahkan keindahan alam yang disampaikan oleh datuknya sendiri. Ketika beliau berusia 6 tahun pula, beliau mula belajar Al-Quran di Masjid dan Siddiq serta sering diperdengarkan dengan khabar iaitu cerita-cerita yang dinyanyikan bersama-sama dengan muzik tradisional Minangkabau. Seterusnya, ketika beliau berusia 7 hingga 8 tahun, beliau bersekolah di SMK Agama Sultan Muhammad dan memasuki kelas sains am iaitu belajar mengenai numerasi dan literasi. Seterusnya, ketika beliau berusia 9 tahun, beliau bersekolah di sekolah diniyah iaitu belajar berkaitan bahasa Arab dan bahasa yang diadaptasikan daripada buku-buku sekolah rendah Mesir. Seterusnya, ketika beliau berusia 10 tahun, beliau bersekolah di Sumatera Tawalib iaitu pada waktu malam. Sepanjang 4 tahun beliau di sana, beliau tidak berjaya memperoleh segulung diploma. Kenapa? Hal ini berlaku kerana beliau mudah berasa bosan sehingga menyebabkan beliau sering ponteng. Tetapi pontengnya beliau bukannya ponteng kosong. Beliau pergi ke perpustakaan dan membaca bacaan yang tiada kaitan langsung dengan pelajaran. Sudah pasti ayahnya marah. Tetapi Hamka membuktikan kepada ayahnya, malah kepada kita, bahawa tanpa pendidikan di sekolah seperti yang dirancang dan diaturkan oleh bapanya, beliau mampu berjaya. Jadi, perbandingan dua orang tokoh ini berdasarkan aspek pendidikan ialah A. Samad Said berjaya menamatkan pengajiannya di Singapura tetapi Hamka tidak berjaya menamatkan diplomanya. Seterusnya, A. Samad Said didedahkan dengan bahasa Inggeris manakala Hamka didedahkan dengan bahasa Arab. Seterusnya, A. Samad Said pula
memperoleh ilmu kesusasteraan melalui perjumpaan dengan orang-orang hebat, tetapi Hamka memperoleh ilmu kesusasteraan melalui bahan bacaannya yang diperoleh dari perpustakaan. 2.5 Genre dan contoh karya. Genre dan contoh karya Samad Said. Seperti yang anda nampak pada slide sekarang, ada sedikit sahaja contoh karya beliau kerana beliau telah menghasilkan banyak, iaitu beratus-ratus karya kesusasteraan. Setelah diklasifikasikan, genre hasil karya beliau ialah novel, cerpen, drama, puisi dan esei. Dalam banyak-banyak hasil karya beliau, novel Salina yang dihasilkan pada tahun 1961 merupakan hasil karya beliau yang paling popular kerana novel tersebut mengisahkan kesusahan selepas perang dan ia juga menekankan betapa susahnya anak muda yang ingin berjaya tetapi terkandas kerana kemiskinan. Bukan itu sahaja, novel tersebut juga diterjemahkan kepada bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Malah, novel tersebut juga diadaptasikan dalam teater atau drama. Seterusnya, genre dan contoh karya Hamka. Terdapat 5 genre karya beliau iaitu cerpen, novel, biografi, autobiografi dan terjemahan. Yang anda nampak pada slide juga sebahagian kecil kerana jumlah hasil karya beliau ialah 120 karya. Jika ditelusuri perbandingan dua orang tokoh ini dari aspek karya, Samad Said dan Hamka, kedua-duanya ada menghasilkan karya genre novel dan cerpen. Tetapi, jika kita lihat secara keseluruhan karya mereka, Samad Said menghasilkan karya beliau berdasarkan pengalaman dan hasil bacaan beliau. Tetapi, Hamka menghasilkan karya beliau berdasarkan masalah, cabaran, konflik, pengembaraan, pertemuan dan perpisahan yang dialami oleh beliau sepanjang hidup. Sumbangan Samad Said. Samad Said merupakan sastrawan negara yang amat disegani dan menguasai keseluruhan genre sastra sehingga beliau mampu menghasilkan karya sastra yang pelbagai dan menarik. Sumbangan beliau dalam bidang penulisan amat banyak seperti penulisan novel dengan genre yang berlainan, cerpen, puisi, drama dan lain-lain. Samad Said juga menyumbang dalam memperkaya dan memartabatkan nilai kesusasteraan. Sumbangan tersebut sangat bermakna dalam perkembangan kesusasteraan Melayu di Malaysia. Tambahan pula, beliau juga merupakan tokoh yang menyumbang dalam kesinambungan kesusasteraan Melayu dengan menyambungkan asas 50 dan angkatan sesudahnya. Sebagai contoh, beliau dianggap tokoh yang dapat menghubungkan sastrawan-sastrawan 50-an yang hanya mementingkan tema dan mesej. Karya-karya hasil tulisan beliau juga memberikan sumbangan kepada kesusasteraan Melayu berdasarkan unsur didaktik atau bahasa mudahnya merupakan pengajaran. Samad Said turut menyumbang dalam penggunaan diksi atau bahasa indah. Penggunaan diksi dan bahasa indah amat penting dalam dunia kesusasteraan kerana elemen bahasa dapat memainkan peranan besar dalam menimbulkan suatu makna yang sesuai dengan pemikiran penulis. Seterusnya, sumbangan Hamka. Hamka banyak memberikan sumbangan besar dalam bidang penulisan. Sumbangannya dapat dilihat dalam penulisan karya yang bermutu dan mampu memberi kesan kepada pembaca. Kebolehan beliau dalam bidang penulisan sukar ditandingi kerana beliau mampu menulis pelbagai genre. Karya-karya Hamka dapat dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu karya ilmiah, kitab tafsir dan juga karya kreatif. Beliau banyak menulis dalam menerbitkan buku serta majalah. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kewartawanan, terutama sebagai editor di majalah dan akhbar. Pengalaman ini menajamkan pengetahuannya bukan sahaja dalam bidang agama, bahkan juga dalam bidang penulisan kreatif. Beliau telah memberi sumbangan dalam menghasilkan 6 novel dan 3 antologi cerpen yang bermutu. Karya-karya Hamka adalah wadah bagi menyebarkan syiar Islam, memperjuangkan kebenaran dan menegakkan Islam. Kekuatan karya kesusasteraan Hamka adalah keberkesanan beliau
dalam mengekspresikan meluahan perasaan sama ada gembira ataupun sedih. Bagaimanapun, beliau lebih berjaya dalam menggambarkan kesedihan yang menimbulkan simpati sehingga novel beliau sering dikenali sebagai novel air mata. Hamka juga menerapkan pandangan tasawuf dalam karya kreatifnya. Justeru hasil tulisan beliau banyak memberi petunjuk dan ilham kepada para pembaca. Karya-karya Hamka juga membangkitkan semangat perjuangan di kalangan para pembaca seperti karya-karyanya dalam majalah selepas perang. Karya kreatif Hamka amat digemari oleh khalayak. Beliau juga telah memadukan segala kebolehannya dalam menjadi seorang yang multidimensi. Seterusnya, pemikiran Samad Said. Terdapat pelbagai pemikiran Samad Said dalam menghasilkan sebuah karya. Karya novel Salina merupakan antara karya yang paling popular dalam kalangan pembaca. Berdasarkan novel itu, pemikiran yang ingin disampaikan oleh beliau adalah kesempitan hidup dalam meneruskan kehidupan semasa tragedi Perang Dunia Kedua. Peperangan yang berlaku antara Jepun dan Singapura meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat Singapura apabila akhirnya Singapura telah jatuh ke tangan Jepun. Pemikiran yang kedua ialah penindasan golongan kaya terhadap golongan miskin. Penindasan ini berlaku disebabkan sikap penting diri atau tamak serta ingin hidup dalam kesenangan yang mahu dikecapi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pemikiran yang ketiga ialah kepincangan keluarga. Samad Said menunjukkan aspek kepincangan keluarga akibat daripada sikap rakus atau tamak manusia terhadap kebahagiaan. Dan pemikiran yang terakhir dalam novel Salina ialah sikap tolong-menolong terhadap golongan yang memerlukan. Pemikiran Hamka. Keenam-enam novel Hamka mengambil latar budaya Minangkabau. Namun demikian, pemikiran yang diangkat dalam cerita tersebut mencerminkan hal yang berkait pada masalah nasionalisme, diskriminasi dan kewujudan kanak-kanak perempuan. Pemikiran tersebut tentu tidak boleh dilepaskan dari realiti sosial yang ada sekitar dalam kehidupan seharian, iaitu kehidupan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Semua pemikiran itu ada dalam sebilangan karya tulisnya, iaitu dalam Tasawuf Moden, Kenang-kenangan Hidup dan Ayahku. Waktu itu, kumpulan etnik Minangkabau masih menganggap adat budaya mereka lebih tinggi daripada etnik lain. Pendidikan wanita juga terpinggir. Namun begitu, Hamka berpendapat bahawa pendidikan wanita mesti disamakan dengan lelaki. Karya novel yang ditulis oleh Hamka merupakan pemikiran hebat dan ditulis dengan tujuan yang besar. Kesimpulannya, Samad Said dan Hamka merupakan dua tokoh yang sama-sama terkenal dan disegani oleh masyarakat. Samad Said memiliki keistimewaan dalam menguasai semua genre sastra, manakala Hamka pula jago dalam penulisan pelbagai bidang kesusastraan. Selain itu, kedua-dua tokoh ini juga telah mendapat banyak pengiktirafan atas sumbangan yang mereka berikan dalam bidang kesusastraan. Samad Said telah menghasilkan ratusan karya dalam genre novel, puisi, drama, cerpen dan esei. Begitu juga dengan Hamka. Oleh itu, usaha mereka dalam memartabatkan kesusastraan perlu disanjung dan dihargai sepanjang zaman.